Untuk bahagian pertama ialah pengenalan. Liberalisme merupakan satu ideologi atau falsafah yang dinamik dan progresif dalam sistem politik dan ekonomi dunia. Dalam erti kata mudah, liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Ideologi ini mementingkan kebebasan individu dari segi pegangan, tindakan dan mengeluarkan pendapat mengikut cara dan pilihan sendiri. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal, walau bagaimanapun maksud perkataan berubah mengikut sesebuah konteks negara. Secara umumnya, aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Isu liberalisme telah lama hangat diperkatakan di kalangan masyarakat Malaysia sejak dulu lagi. Golongan liberal telah mula mengkritik undang-undang keluarga dan jenayah Islam yang mereka lihat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif terhadap Islam. Mereka juga sering mempersoalkan hak-hak keistimewaan orang Melayu yang dianggap pilih kasih dalam kalangan masyarakat heterogen di negara ini. Fahaman liberal juga menolak kebanyakan tanggapan asal dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Aliran ini mampu memberikan impak dan pengaruh yang besar dalam sesebuah negara. Kerana aliran ini mampu mempengaruhi fahaman dan cara pemikiran sesuatu masyarakat, sama ada dari segi ekonomi, undang-undang maupun keluarga. Selanjutnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama, menjelaskan latar belakang kemunculan aliran liberalisme. Yang kedua, menganalisis isu yang timbul daripada penularan aliran liberalisme. Dan yang terakhir, mengenal pasti kaedah bagi mengatasi aliran liberalisme daripada menular ke gaya hidup masyarakat pada masa kini. Skop kajian. Kajian ini beredar dalam skop liberalisme dari sudut pemikiran falsafah dan negara. Skop kajian meliputi aliran liberalisme yang wujud di dalam golongan barat dan agama Islam khususnya di Malaysia. Skop kajian tertumpu terhadap golongan barat dan agama Islam khususnya di Malaysia adalah kerana sejarah kemunculan aliran liberalisme yang wujud pada peringkat awalnya daripada golongan barat dan berkaji merupakan seorang yang beragama Islam dan lahir di Malaysia. Ini menyebabkan skop kajian ini hanya tertumpu kepada golongan barat dan agama Islam khususnya di Malaysia. Selain itu, laman sesawang jurnal-jurnal dan buku ilmiah menjadi rujukan untuk pengkaji mencari maklumat tambahan. Skop utama di dalam kajian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang kemunculan aliran liberalisme, menganalisis kesan negatif penularan aliran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini dan mengenal pasti kaedah bagi mengatasi penularan aliran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Sorotan literatur. Menurut Umi Adibah, kajian literatur merupakan analisis daripada buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan logik tertentu yang menjadikan asas pengetahuan mengenai sesuatu topik. Tujuan kajian literatur ialah untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubung kait isu yang hendak dikaji. Berdasarkan kajian ini, kami mengkaji tentang kesan aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masyarakat Malaysia pada masa kini. Merujuk kepada Oxford Dictionary of Philosophy, liberalisme boleh diertikan sebagai seorang individu yang berfahaman liberal atau seorang yang berpandangan bebas dan berfahaman demokrasi dalam semua aspek termasuk agama, ekonomi, ideologi dan politik. Individu yang berfahaman liberal lazimnya percaya bahawa semua manusia memiliki hak dan kesamaan dalam bersuara dan bertindak serta bebas daripada kekangan agama dan ideologi. Menurut Blackburn, dari sudut politik, liberalisme adalah pemikiran berpusat pada individu yang dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan termasuk persamaan hak yang dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Liberalisme daripada perspektif agama pula bermaksud pemikiran yang cuba membebaskan Islam dan sebarang ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan apa sahaja dalil syarak agar bersesuaian dengan pemikiran yang berdasarkan falsafah barat.
golongan berfahaman liberal membangkitkan isu-isu berkaitan dengan rasionalisme dan sekulerisme, penolakan terhadap syariah, pluralisme agama, penolakan terhadap autoriti keagamaan, kebebasan mentafsir teks-teks agama, tiada dakwaan kebenaran yakni fahaman relativisme, mempromosikan nilai-nilai barat, pembebasan wanita dan mendukung demokrasi liberal sepenuhnya. Kumpulan ini memiliki agenda untuk membebaskan manusia dari berbagai dominasi yang dianggap menjerat kebebasan ekspresi dan kehendak seperti halal haram, tidak boleh dianggap sebagai gangguan utama untuk kebebasan manusia, kerana dalam liberalisme, produk hukum sepenuhnya diserahkan kepada kehendak rakyat. Mereka memperjuangkan isu kesamarataan kepada golongan wanita dan juga LGBT. Mereka mendesak kebebasan dan persamaan hak mutlak kepada golongan LGBT yang patut dilayan seperti manusia biasa. Baiklah, pendahuluan bagi metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisa data sebagai bukti kajian. Metodologi kajian yang digunakan di dalam kajian ini adalah meliputi kaedah reka bentuk kajian dan analisis data. Tujuannya adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas mengenai kaedah dengan membuat huraian dan proses kajian. Bagi reka bentuk kajian pula, ianya dijalankan dalam bentuk tinjauan deskriptif. Ianya bertujuan untuk memberi penerangan yang sistematik mengenai ciri-ciri dan fakta-fakta sesuatu bidang secara tepat dan teliti. Menerusi reka bentuk kajian yang dipilih, ianya dapat memudahkan bagi kajian untuk mencari dan mengumpulkan maklumat dengan lebih terperinci, dan kajian ini dijalankan dalam bentuk kualitatif. Kajian ini dijalankan dengan mengumpulkan maklumat dan menemukan jawapan kepada permasalahan penyelidikan. Seterusnya, bagi pengumpulan data pula, kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat adalah melalui surat khabar, melayari laman sesawang dan juga merujuk kepada bahan ilmiah. Antara contoh akhbar yang digunakan oleh pengkaji adalah seperti sinar harian dan berita harian. Pengkaji juga telah melayari utusan online dan membaca buku yang dikarang oleh Ahmad Umni Abu Bakar bagi memperoleh maklumat berkaitan dengan kajian. Bagi analisis data pula, pengkaji menggunakan teknik analisis data kualitatif atau induktif. Pengkaji melakukan pembentukan konsep bahagian integral dari analisis data dan dimulai sejak pengumpulan data. Konklusinya, pengkaji menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan kajian yang berkaitan dengan aliran liberalisme yang wujud dalam golongan barat dan agama Islam, khususnya di Malaysia. Untuk bahagian dapatan kajian, terdapat 3 objektif kajian, iaitu tentang latar belakang kemunculan aliran liberalisme, kesan negatif penularan aliran liberalisme dan kaedah bagi mengatasi penularan aliran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Seterusnya, untuk objektif kajian yang pertama, tentang latar belakang kemunculan aliran liberalisme. Di Barat, agama merupakan penyebab yang akan menimbulkan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahawa masyarakat yang patuh kepada agama hanya akan membentuk masyarakat yang tidak bertoleransi. Dengan ini telah hilang aliran liberalisme yang direncanakan oleh masyarakat Barat. Pengasas aliran liberalisme ini ialah John Locke, di mana John Locke mengasaskan aliran liberalisme ini dengan mengetengahkan idea pemerintahan terbatas dan hak-hak asasi di Barat. Kemunculan aliran liberalisme di Barat sewaktu zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, di mana zaman itu merupakan zaman kemunduran Eropah dalam segala aspek kehidupan, dan golongan agama Kristian telah menindas, memanipulasi dan mengongkong masyarakat Eropah. Kesan daripada tindakan golongan agama Kristian ini telah membuatkan ahli falsafah Eropah mula mempersoalkan taraf agama dan kebenaran dalam kehidupan. Masyarakat Barat pada ketika itu juga telah melihat agama sebagai masalah dan bukannya faedah, dan ini telah menyebabkan mereka mengemukakan konsep baru, iaitu jika seseorang berpegang pada agama dan dipengaruhi oleh gereja, seseorang itu akan ketinggalan.
Ini telah membawa kepada kebangkitan negara-negara Eropah. Masyarakat Eropah ingin membentuk tamadun mereka sendiri dengan melakukan manipulasi agama dan membentuk peradaban mereka sendiri mengikut kesesuaian mereka sendiri. Dengan ini, lahirlah fahaman liberalisme atau juga didefinisikan sebagai kebebasan berfikir tentang agama Kristian pada ketika itu dan telah tersebar dalam kalangan umat Islam semenjak berlakunya penjajahan kuasa Eropah pada kurun ke-16 hingga awal kurun ke-20 dan golongan ini dikenali sebagai Islam liberal. Seterusnya, untuk objektif kajian yang kedua iaitu berkaitan dengan kesan negatif daripada penularan aliran liberalisme. Antara kesan negatif yang wujud ialah penolakan terhadap undang-undang Islam. Mereka telah menolak perundangan Islam dengan menyuarakan polemik idea yang karut dengan menimbulkan persoalan, kalau Allah itu maha adil atau kalau Islam itu adil, mengapakah ada undang-undang dan polisi-polisi yang dibuat atas nama Islam tetapi menimbulkan ketidakadilan. Mereka merasakan bahawa di dalam Islam terdapat banyak kecacatan dan mereka mendakwa perundangan Islam sebagai perundangan yang tidak bertoleransi, zalim dan sentiasa bersifat menghukum, serta juga dirasakan tidak sesuai dan relevan lagi dengan zaman peradaban dan perkembangan yang serba moden dalam kehidupan harian manusia pada masa kini. Di samping itu, golongan aliran liberalisme ini juga telah merendahkan martabat wanita Islam dengan mempersoalkan aurat wanita Islam dengan menyatakan tudung, jubah dan menutup aurat itu sebagai sesuatu yang merimaskan wanita dan wanita Islam perlu dibebaskan dari pakaian yang menutup aurat tersebut. Di samping itu, penularan aliran liberalisme ini juga telah menyumbang kepada peningkatan gejala murtad yang mendadak khususnya di Malaysia dan ini telah mengejutkan umat Islam di Malaysia. Peningkatan gejala murtad ini tercetus daripada penubuhan Sisters in Islam atau dikenali sebagai SIS, iaitu salah satu organisasi di Malaysia yang berpegang kepada aliran liberalisme. Mereka berpendapat bahawa kebebasan agama adalah seperti yang termaktub dalam kenyataan mereka, iaitu bagaimana umat Islam mempertahankan konsep kebebasan beragama bagi mereka yang ingin mempercayai Islam, tetapi pada masa yang sama juga menolak kebebasan untuk meninggalkan Islam. Dengan ideologi inilah, mereka mempengaruhi orang Islam di Malaysia untuk murtad. Tambahan mereka lagi, keimanan secara paksaan boleh menimbulkan sifat atau suasana hipokrit. Selain itu, kesan negatif lain yang dapat dilihat apabila aliran liberalisme ini menular terhadap gaya hidup masa kini ialah penerimaan masyarakat terhadap LGBT. Golongan liberalisme ini menggunakan pihak yang tertinggi dan berkepentingan dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat dan tujuan untuk mendapatkan sokongan daripada pihak atasan untuk menyokong LGBT. Hal ini kerana LGBT merupakan salah satu manhaj utama di dalam aliran liberalisme ini. Mereka menganjurkan pelbagai kempen dan program bagi membela dan mempertahankan hak-hak golongan lesbian, gay, biseksual, transgender dan individu yang mengamalkan interseksual. Ini jelas memberikan kesan yang negatif terhadap gaya hidup masa kini kerana LGBT ini jelasnya bertentangan dengan fitrah manusia. Untuk objektif kajian terakhir iaitu kaedah bagi mengatasi penularan aliran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Antara kaedah yang boleh dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab ialah menimbulkan kesedaran tentang fahaman liberalisme ini secara menyeluruh dan meluas sama ada di dalam dunia realiti atau maya. Para pendakwah perlu fokus terhadap isu akidah masyarakat dengan memberi kerjasama terhadap penekanan kepada masyarakat tentang bahaya aliran liberalisme ini dan akibat akan ditanggung sekiranya masyarakat mengikuti aliran ini. Selain itu, pihak berkuasa agama juga perlulah memainkan peranan yang utama dengan menguatkuasakan fahaman liberalisme ini dengan tegas, seperti menguatkuasakan hukuman dan denda yang berat kepada pihak yang menyebarkan aliran ini supaya mereka tidak berani untuk mengulangi kembali buatan mereka tersebut. Di samping itu, pihak kerajaan juga perlulah memainkan peranan yang penting seperti pihak berkuasa agama dengan memberi galakan kepada pelajar dan masyarakat supaya menyertai seminar atau ceramah yang menyampaikan tentang keburukan aliran liberalisme ini supaya mereka lebih jelas dengan keburukan dan akibat yang akan ditanggung sekiranya mereka mempercayai atau mengikuti fahaman liberalisme ini. Jadi setakat itu saja dapatan di dalam kajian ini. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian kesimpulan. Dapat disimpulkan di sini bahawa kumpulan liberalisme ini membawa banyak kebentoratan. Antara isu yang telah dibangkitkan oleh kumpulan liberal ini ialah LGBT, merendahkan martabat wanita serta menolak undang-undang agama seperti agama Islam. Mereka menganggap undang-undang agama ini tidak dapat digunakan lagi pada zaman ini kerana sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Akan tetapi undang-undang Islam lah yang menjaga kehormatan manusia serta masyarakat sejagat. Oleh itu, kita sebagai masyarakat hendaklah mencegah pemikiran ini daripada menular kepada ahli keluarga kita supaya tidak berjangkit kepada generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.